Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita tengok pula isi padu. Okey, jadi apa ni isi padu? Macam mana kita kira? Jadi kita akan belajar dekat video ni ataupun video yang seterusnya. Jadi apa ni isi padu? So isi padu adalah besarnya sesuatu ruang. Okey, so maksudnya bila orang tu tanya apakah isi padu, contohnya cawan ni, ataupun apakah isi padu sesuatu kotak, ataupun apakah isi padu sesuatu besen. So isi padu ni adalah besarnya ruang sesuatu. Okay, so besarnya sesuatu ruang pada benda tersebut. Contohnya berapakah ruang di dalam besen tu, itulah isi padunya. Ataupun berapakah ruang di dalam cawan tu, tu adalah isi padu dia. Ataupun berapakah ruang, besarnya ruang di dalam contohnya kotak tersebut, tu adalah isi padu dalam dia. So itulah isi padu adalah besarnya sesuatu ruang. So, jadi kamu kena hafal sebab dia selalunya masuk dalam soalan objektif. Okay, jadi bekas yang mempunyai ruang boleh diisi dengan objek. Okay, so itu adalah isi padu. So bila kamu ada bekas, kamu boleh isi dengan sesuatu, jadi kamu boleh kira berapa isi padu. So contohnya kalau cikgu ada cawan, okay, ni cikgu tuang air, tuang air dalam ni. So kita boleh tengoklah isi padu cawan tersebut. Itu dah maksud dia bekas yang mempunyai ruang boleh diisi dengan objek. So contohnya cikgu ada cawan. So cikgu isi dengan air. So itu adalah isi padu pada cawan tersebut. Berapakah air yang kita boleh letak? Berapakah besar? Berapakah besar ruang di dalam cawan ni? Itu adalah isi padu. Berapa di dalam ruang ni, itu adalah isi padu. Jadi kalau kamu tengok sini, lebih besar ruang sesuatu bekas, lebih besar isi padunya. Dan lebih banyak objek yang boleh diisi ke dalamnya. Jadi kalau kamu tengok sini, maksudnya lebih besar ruang. Lagi besar ruang tu, lebih besar isi padu dia. So benda ni ikut logik. Contohnya, kalau cikgu ada kotak kecil dengan kotak yang sangat besar, mestilah ni lagi besar, kan? Mestilah ni lagi besar daripada kotak yang kecil ni. So kotak yang kecil ni mestilah ruang di dalam yang kecil tu mestilah lagi kecil, dan ruang di dalam kotak yang besar ni mestilah lagi besar, kan? Jadi itulah maksud dia lebih besar ruang sesuatu bekas, lebih besar isi padunya. So maksudnya kalau cikgu ada kotak kecil ni, sikit sajalah benda yang cikgu boleh simpan banding dengan kalau cikgu ada kotak yang besar sangat. Jadi dia ada isi padu yang besar, jadi kamu boleh simpan lebih banyak barang di dalam. Lebih besar ruang sesuatu bekas, lebih besar isi padunya dan lebih banyak objek yang boleh diisi ke dalamnya. So contohnya lebih besar ruang, lebih besar isi padu. So contohnya cikgu ada bukan cikgu ada mug, cikgu ada jug. So cikgu ada jug dan cikgu boleh letak air tinggi macam ni. Banyak macam ni cikgu boleh letak. So cikgu ada juga cawan. Cikgu ada cawan dan cikgu cuma boleh letak air sikit saja macam ni. So itulah maksud dia lebih besar ruang, lebih besar ruang, lebih besar isi padu dia, lebih banyak lagi kamu boleh letak di dalam ni banding dengan cawan yang kecil ni tadi. So itulah maksud dia lagi besar benda tu, lebih besar lagi isi padu dia, lebih banyak lagi yang kamu boleh isi di dalamnya. So contohnya kalau cikgu ada kotak, cikgu ada kotak dengan isi padu yang besar. Ini yang besar contohnya. So cikgu ada cikgu ada kotak dengan isi padu yang kecil. Kalau kamu perasan, sikit sahaja cikgu boleh masukkan. Cikgu boleh letak barang sikit je dekat dalam ni. Banding dengan contohnya kalau cikgu ada kotak yang lagi besar, jadi cikgu boleh isi lebih banyak. Jadi kalau kamu tengok sini, ni adalah kotak yang besar, jadi cikgu boleh isi banyak.
Ini adalah kotak yang kecil. Cikgu boleh isi sikit. Jadi, ini menandakan yang besar ni mempunyai isi padu yang lebih besar. Banding dengan si kecil ni, jadi dia ada isi padu yang lebih kecil. Okay? Jadi, bila dengan ni ada isi padu yang besar, dia boleh isi padu yang banyak. Jadi, lebih banyaklah barang yang boleh diisi. Okay, so benda tu ikut logik. Okay, benda tu ikut logik. Contohnya kalau ibu kamu bagi kamu kotak kecil, sikitlah kamu boleh letak mainan kamu. Tapi contohnya kalau ibu bagi kotak yang besar, so banyaklah mainan boleh kamu masukkan dalam kotak tersebut. Okay, jadi benda ni ikut logik, lebih besar, mesti dah lebih besar juga isi padu. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, isi padu ni, cara untuk kita bagi unit. Okay, unit matrix. Unit matrix untuk isi padu adalah contohnya milimeter padu. Okay, so unit matrix ni macam contohnya cikgu ajar luas. Okay, kalau luas kita ada cm kuasa 2 kan. Tapi kalau untuk isi padu dia jadi cm kuasa 3. Kenapa? Sebab kalau luas cikgu ajar, cikgu ada 1 cm sini, cikgu ada 1 cm sini. So kita ada 2 cm kan. Tapi kalau untuk yang isi padu, cikgu ada satu kotak yang sama juga, tapi cikgu ada 1 cm sini, 1 cm sini, 1 cm sini. Jadi kalau kamu tengok sini, cikgu ada berapa cm? Cikgu ada 1, cikgu ada 2, cikgu ada 3. Jadi itulah cikgu ada 3 cm kuasa 3. Macam tu, okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah, okey. So unit piawai untuk isi padu, kamu kena guna 3 dekat belakang. Kalau luas, kamu kena guna 2 dekat belakang. Okay, so untuk isi padu, kamu ada ni milimeter padu, milimeter m, meter m, so jadilah mm kuasa 3. Okay, and then cikgu ada sini sentimeter, c, meter m, jadilah cm kuasa 3. And juga cikgu ada sini meter m, so m, jadilah m kuasa 3. Okay, m kuasa 3. Dia mesti 3 sebab dalam kotak tu ada cm, cm dan juga cm. Jadi cikgu ada 3 cm semuanya. Jadi dia akan jadi 3 cm square. Kuasa 3. Okay. Jadi kalau kamu tengok isi padu, okay, ni adalah slide yang ada lagi tinggal 2 slide. Okay, so isi padu piawai, isi padu. So isi padu objek yang kecil, okay, isi padu objek yang kecil seperti kotak macis dan kotak kasut diukur dengan unit yang kecil. Okay, so kalau kamu tengok sini tadi kita ada 3 unit. Okay, kita ada milimeter padu, sentimeter padu dan meter padu. So yang 2 ni adalah untuk objek yang kecil. Yang ni adalah untuk objek yang besar. Okay, so contoh isi padu yang kecil seperti kotak macis, kotak kasut diukur dengan unit yang kecil iaitu milimeter dan ini adalah sentimeter padu. Okay, so milimeter padu kenapa? Sebab kalau kamu tengok dekat gambar yang cikgu bagi ni, macis ni lagi kecil daripada tangan orang yang memegangnya. Jadi dia adalah sangat kecil banding dengan benda lain. So kamu kena gunalah unit yang kecil, milimeter padu. So kalau dia besar sikit, okay, kalau besar sikit macam contohnya kotak kasut ni, okay, lagi besar daripada tapak kaki kamu, so dia adalah dalam sentimeter padu. Okay, so milimeter padu dan sentimeter padu adalah untuk objek yang kecil. Okay, so macam dia cakap objek yang kecil. So kita tengok pula untuk objek yang besar. Okay, slide yang terakhir. Kalau objek yang besar, okay, isi padu untuk objek yang besar, contohnya macam tangki air, diukur guna meter padu. Okay, so meter padu ni adalah untuk objek yang besar. Bila dia objek yang besar, dia mestilah ada isi padu yang besar.
Jadi kita tidak boleh guna sentimeter, kita tidak boleh guna milimeter, kita hanya boleh guna meter sahaja. Sebab ada 3 tadi yang kamu kena hafal. Meter adalah untuk yang besar. Okay, so contohnya kita ada tangki air. Okay, so tangki air ni selalunya kita jumpa dekat rumah. Okay, dia bagi air, pam-pam-pam, and dia akan bagi air dekat dalam rumah kita. Okay, boleh guna untuk cuci pinggan, cuci baju. Jadi, ni adalah tangki air. Kadang-kadang tangki air ni pun kamu boleh jumpa dekat sekolah. Jadi, tangki air ni dia bukannya kecil. Okay, dia bukannya kecil yang boleh guna satu kali habis. Okay, dia tangki air ni adalah besar. Bila besar, kamu kena guna meter padu. Okay, kamu guna meter padu. Jadi, ingat tu sahaja. Milimeter padu, sentimeter adalah yang kecil. Meter padu adalah yang untuk besar. Okay, jadi itu adalah slide akhir cikgu tadi. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu ataupun kamu boleh ulang video ni. Kalau tidak, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya.